Baik ya, kita boleh mulakan. Siapa nak baca? Kitab Riyadhus Shalihin, muka surat 348. 348, hadis yang ke-95. Silakan. Fal awalu. Okey. Akan menjadi pendengarannya dan memperhatikan Ya. Baik, ya. Ini dikatakan ya hadis qudsi. Dan hadis qudsi kita kena faham ya, tak semua sahih. Jadi hadis qudsi ini bergantung kepada ya riwayat dia. Ya, kalau seandainya dia memenuhi ciri-ciri sahih, maka hadis itu sebagai hadis sahih. Ya, dan ya begitu sebaliknya. Terkadang juga hadis qudsi ini ya, disampaikan oleh mereka-mereka yang suka berdusta, yang akhirnya dia katakan itu hadis. Ya. Jadi artinya hadis qudsi tidak ya terkecuali ya adanya hadis dhaif. Jangan kata semua hadis qudsi itu sahih, silap. Ya. Hadis qudsi ini bukan Al-Quran. Hadis qudsi ini ya dia langsung ya daripada Allah kepada Nabi. Dia bukan sebagaimana Al-Quran yang melalui Jibril. Ya. Jadi hadis qudsi itu maknanya suci. Jadi daripada ya Allah yang maha suci. Sebab itu di dalamnya firman, jangan kita katakan ini ialah Quran, salah ya. Itu namanya hadis qudsi. Dan ya dia dalam hadis ini ya kita cuba renungkan balik ya kata-kata daripada hadis qudsi ini. Allah berfirman, katanya, "Man ada li waliyan faqad azantuhu bil harbi." Rangkapan dia. Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, maka sungguhnya aku izinkan atau aku beritahu dia dengan peperangan. Mana peperangan ya daripada Allah. Penyataan perang. Siapa wali-wali Allah? Ya, mereka ialah para nabi.
Jadi kalau mereka memusuhinya, adalah pemberitahuan peperangan daripada Allah. Ini satu. Yang kedua, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratu alaihi. Dan tidak mendekati kepadaku oleh hamba-Ku oleh suatu yang paling aku cintai daripada apa yang aku fardukan ke atasnya. Maksudnya, kalau kita nak mendapatkan kecintaan Allah, maka lakukanlah yang fardu daripada yang sunat. Kadang orang mengutamakan yang sunat, yang fardu diabaikan. Kita jangan demikian. Terabai yang sunat sedikit tak mengapa. Jangan kita abaikan yang fardu. Sebab yang fardu kan yang wajib. Contoh macam solat, puasa yang diwajibkan. Jadi yang fardu tu lebih diutamakan daripada yang sunat. Itu adalah kecintaan Allah. Ini satu rangkap. Maknanya dalam rangkapan kedua, kita kena suka apa? Kita kena utamakan yang fardu. Terkadang orang rajin buat sunat-sunat, tapi yang fardu diabaikan. Ini silap langkah atau silap pendirian. Kalau orang lelaki, Jumaat itu wajib, tapi dia tak solat Jumaat pun. Hari raya yang dihukumkan sunat, mesti dia kena solat hari raya, pergi solat hari raya. Wajib, seolah-olah solat hari raya itu. Yang wajib tak dibuat. Yang wajib sebenarnya, macam seperti solat Jumaat, dia tak buat. Tapi solat hari raya dia buat. Ini silap langkah macam itu. Rangkapan yang ketiga pula, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Dan sentiasalah hamba-Ku hampir kepadaku dengan nawafil. Nawafil ni dia amalan-amalan sunat. Sehingga aku mencintainya. Maknanya bukan senang nak melakukan nawafil. Tapi kalau yang dia rasa dia nak dekat dengan Tuhan, nak hampir lagi dengan Tuhan, maka lakukanlah nawafil. Nawafil ni maknanya amalan-amalan sunat. Terkadang kita rasa diri kita kekosongan. Bila kekosongan tadi, kita isikan dengan nawafil-nawafil. Kita rasa kita rasa tenang dan rasa tidak kekosongan. Kita ada kecintaan kita, iaitu Allah. Jadi itu dikatakan dia lakukan nawafil-nawafil sehingga aku mencintainya, kata Allah. Wa iza babtuhu, apabila aku mencintainya, kuntu sama'ahul ladzi yasma'u bi. Adalah aku pendengarannya yang ia mendengar dengan. Maknanya pendengaran dia adalah pendengaran Allah. Macam itulah bahasa dia. Wa basaruhul ladzi yubsiru bi. Dan ia melihat yang ia lihat dengannya. Wa yadahul lati yabtisu biha. Dan ia tangan yang ia genggam sesuatu, maka itulah genggamannya. Wa rijlahul lati yamshi biha. Dan kakinya yang berjalan dengannya. Jadi maksudnya apa? Maksudnya seolah-olah apa yang dilakukan itu semua dah kerja-kerja untuk mendapat redha Allah Ta'ala. Baik pendengarannya yang didengar, penglihatan yang dilihat, tangan yang dia genggamkan, ataupun kaki yang dia jalankan, semuanya itu dah membawa kepada keredaan Allah.
dan membawa kepada keredaan Allah. Wa in sa'alani, dan jika dia minta kepadaku, a'taituhu, aku berikan kepadanya. Wala in ista'azani, dan demi jika dia minta perlindungan denganku, la u'izannahu, sungguh aku mesti lindungi dia. Ini hadis qudsi. Jadi dulu ada kita belajar akidah, dalam rangkapan akidah tu dia ambil rangkapan kedua. Rangkapan yang kedua diambil, tapi tadi bacakan habis hadis, tapi kerana nak menguatkan bahawa orang yang berakidah, dia sudah tentu tidak akan meninggalkan yang fardu dan tidak akan mengutamakan yang sunat. Dia mesti mengutamakan yang fardu dari yang sunat. Yang sunat tu bukan dia tak buat, dibuat, tapi dia mengutamakan yang fardu. Dalam bab akidah dulu kita belajar. Itu yang betul, akidah yang betul, pendirian seorang yang berakidah yang betul. Dia mesti mengutamakan yang fardu. Kalau dia nak lagi dekat dengan Tuhan, maka dia banyakkanlah nawafil. Nawafil. Nawafil ni maknanya yang sunat-sunat. Pada masa itu, nanti sampai satu peringkat yang dikatakan pendengarannya, penglihatannya, tangan kakinya, semua dah. Kerja tu kerja yang Allah redai. Dia akan mendengar, dengar yang memberi manfaat. Dia akan lihat yang memberi manfaat. Begitunya tangan, kakinya pun, semua diusahakan untuk jalan yang membawa redha Tuhan. Sehingga dia menjadi kekasih Tuhan. Dan apa yang dia minta, Allah bagi, dan apa yang dia minta lindung, Allah lindungi. Macam itulah. Nak jadi kepada peringkat wali Allah. Jadi nak jadi peringkat kepada wali Allah ini, mestilah orang yang berakidah, orang yang banyak melakukan nawafil, perkara-perkara yang sunat. Tapi kena ingatlah, nawafil ini sunat yang ada nas. Jangan rajin beribadat, nas tak ada. Rajin nak mengamalkan wirid itu, wirid ini, tapi nas tak ada. Itu jangan demikian. Kita buat nawafil, memang digalakkan membuat nawafil yang sunat-sunat. Tapi pastikan yang sunat itu ada sunnahnya yang Rasul lakukan. Barulah sampai kepada peringkat kecintaan Allah. Kalau kita buat yang bukan-bukan, yang tidak ada jalan Rasul, bukan menambah kecintaan Allah, menambahkan kita jauh daripada Allah. Kerana kita menyalahi Rasul. Bila menyalahi Rasul, faham je lah kita seolah-olah kita lebih dari Rasul. Rasul tu kurang. Rasul tu tak pandai, kita yang pandai. Nampak tak? Kita punya faham macam tu. Jadi perhatikan bahawa amal-amal tadi walaupun dikatakan amal sunat, tapi sunat yang dianjurkan oleh Rasul. Itulah yang membawa kepada kecintaan Allah. Baik, kita sambung kepada pengesahan ni. Tak perlu baca pengesahan hadis kita tak perlu baca. Kita baca kepada ini tak perlu baca. Kita baca kepada kata asing. Kata asing. Kata asing. Muka surat 350. Silakan. Al-wali.
Dah, situ ya dulu. Maknanya ya kata-kata asing ni ya, kita ambil yang dikatakan nombor 2 tu al-wali wali ya. Wali ni ya mengikut ya Ibn Taymiyah. Ya wali ni terbagi dua. Satu wali Allah, satu wali syaitan. Jadi ya kita kena kenal wali syaitan dulu. Wali syaitan ini ya bila dia tidak mengerjakan yang fardu. Walaupun kita anggap dia macam orang soleh. Dengan pakaian-pakaian orang soleh. Contohnya. Dengan kata-kata yang seolah dia ni orang soleh. Ya, dan mempunyai kehebatan-kehebatan yang luar biasa. Contohnya, ya, dia boleh menghilang. Dia boleh terbang. Ya. Jadi kehebatan ilmunya ya seolah-olah dia ni mempunyai kekeramatan. Ya. Jadi perhatikan ya kata Ibn Taymiyah, perhatikan. Seandainya dia tidak melakukan ya perkara-perkara yang wajib ya pastikanlah bahawa dia ni bukan wali Allah. Dia adalah wali syaitan. Walaupun hebat macam mana ya ilmu dunianya, hebat macam mana, tapi kalau dia melalaikan ya yang fardu ya maka pasti yang itu bukan wali Allah, itu wali syaitan. Contoh ya, dia hebat dalam ilmunya, tapi tengok-tengok tiap Jumaat tak pernah solat Jumaat. Ya. Itu yang nampak orang lelaki ini solat Jumaat lah. Solat fardu mungkin dibuat di rumah sendiri, itu kita tak boleh nak zon ya. Jadi yang kita perhatikan Zahiriyah. Zahiriyah dia tidak ya solat Jumaat. Ya. Dalam kata-katanya kadang dia menafikan hal-hal yang fardu. Jadi kalau demikian, hebat macam mana sekalipun jangan terpesona dengan ilmunya. Inilah wali syaitan. Kalau nak tahu, ya kata Ibn Taymiyah. Tapi wali Allah, ia adalah mereka yang melakukan yang fardu. Dan juga mereka ya, rajin melakukan yang sunat-sunat. Ya. Itu akan menjadi taraf wali Allah. Ya. Jadi menjauhkan yang halal, menjauhkan yang haram. Ya, itu dikatakan sebagai wali-wali Allah. Jadi sebab itu, ya, semua boleh sampai kepada taraf wali Allah. Dengan syarat itulah dia. Maknanya dia orang yang ya, berakidah, ya, dan dia juga adalah orang yang melakukan yang fardu dan yang sunat dan menjauhi perkara-perkara yang diharamkan. Itu dah jadi taraf wali Allah namanya. Ya. Tak payah nak ditulis walam ya di dahi. Ya. Sana sini ditulis walam ya. Oh, wali lalu. Wali ada tulis wali, walam ya di dahi. Ya. Tak payah. Ya. Ini semua boleh sampai kepada taraf wali ini. Ya. Sebab wali ini akan menjadi kecintaan Allah. Ya. Kemudian ya, kita tengok perkataan yabtisu. Kan ada perkataan dalam Quran iza batostum jabirin. Untuk penyakit lutut. apabila kamu ya apabila kamu membalas dengan sombong. Maknanya inilah sikap ya orang-orang kafir ataupun Firaun. Bila dia membalas secara sombong. Jadi tidak mengena dengan sakit lutut. Tapi itulah kadang kita tengok video-video yang ya menunjukkan perubatan Islam kononnya. Cuba perhatikan, kita dah belajar terjemah. Tengok terjemah balik. Pertama memang kita akan dapat datangkan Rasul buat macam ni. Tak ada. Satu. Yang kedua, kita tengok makna dia. Cari dalam Quran maknanya, tengok. Ya.
Tak ada kena-mengena pun dengan urusan sakit itu. Itu perhatikan, jangan terpesona. Sebab kita ni diibaratkan sebagai kehausan ilmu. Bila dengar perkara baru macam tu, wah, kita pun terus ambil, kita pun amalkan, kita pun sebarkan. Jangan buat macam tu. Tak betul kita yang menyebarkan bukan dapat pahala, dapat dosa. Menyebarkan benda yang tidak ada hak daripada Rasul, bukan kehendak Quran macam tu. Okey, kita teruskan kandungan hadis. Okey, bahaya melawan wali-wali Ya. takarrub mendekatkan kepada Allah. Baik, wali Allah. Yang saya katakan tadi, ialah mereka yang berakidah, yang bertauhid, mengesahkan Allah, tidak sekutukan Allah, dan mereka melakukan atau mengutamakan yang fardu daripada yang sunat, dan dia juga melakukan yang sunat untuk lebih dekat kepada Allah. Sebab kita ni selain fardu, kita ada sunat. Kalau solat fardu, ada solat sunat. Kalau sedekah fardu, ada sedekah sunat. Dia ada fardu, ada sunat. Jadi selain daripada yang fardu, dia juga melakukan yang sunat. Kalau dia sudah menjadi sebagai wali Allah, maknanya Allah yang mengiktiraf, bukan kita. Allah dah mengiktiraf sebagai wali Allah. Memang Allah akan melawan orang yang membenci atau menyakiti wali-wali Allah. Itu satu. Lagi, perkara-perkara yang dikatakan sebagai nawafil, yang boleh membawa kepada kecintaan Allah, hampir kepada Allah, iaitu solat-solat yang Rasul sendiri lakukan. Contohnya qiyamul lail, kita katakan sebagai solat tahajud. Solat tahajud dan solat witir, itu adalah qiyamul lail, iaitu menghidupkan malam dengan ibadat. Selain qiyamul lail, kita boleh isi kekosongan-kekosongan dengan membaca Al-Quran. Jadi orang ingatkan bila zikir tadi, sekadar menyebut la ilaha illallah banyak-banyak, itu zikir. Menyebut Allah banyak-banyak, itu zikir. Padahal kita membaca Al-Quran itulah zikir. Salah satu nama Al-Quran Az-Zikru, iaitu zikir. Jadi kita membaca Quran itulah zikir. Jadi mengisi kekosongan-kekosongan yang kita membaca Al-Quran. Itulah namanya zikir. Orang sempit sangat. Bila zikir je la ilaha illallah. Baca la ilaha illallah beribu-ribu. Banyak-banyak.
itu dikatakan zikir. Bukan itu sahaja. Yang dikatakan zikir itu baca Quran tu lagi baik. Itulah zikir. Selain daripada itu, ya solat rawatib, kalau rajin solat rawatib tu jaga. Ya, sebab ya rawatib ni yang mengiringi fardu ya. Yang mengiringi fardu. Ya, kalau yang muakkad tu 10. Yang tak muakkad tu lebihlah daripada 10, ya. Itu kalau yang nak ambil muakkad saja 10 pun tak mengapa. Tapi kalau dah rajin, ya, buatlah masa banyak. Boleh buat, yang lebih daripada 10 tu. Kadang ada yang 2, contohnya lepas sebelum zuhur boleh buat 2, lepas zuhur juga boleh buat 2. Ya, itu nak dikatakan sebagai muakkad. Tapi kalau kita nak buat, ya, yang tak muakkad, tambah lagi 2. Jadi lepas sebelum zuhur kita buat 4, lepas zuhur kita buat 4. Sebelum asar buat 4. Ya. Sebelum asar, ya, buat 4. Jadi lepas tak ada, ya, lepas asar tak ada, lepas subuh pun tak ada, ya. Itu maknanya yang tak rawatib, ya. Yang tak rawatib juga sebelum maghrib. Itu tidak rawatib, ya. Tapi boleh dibuat 2 rakaat kalau nak, sebelum maghrib, ya. Baik. Selain daripada itu, dikatakan sebagai perkataan takarrub. Takarrub ni daripada qoriba, ya, maknanya dekat, ya. Dalam Al-Quran Allah kata apa? Fa inni qarib, ya, maka sesungguhnya aku adalah hampir. Jadi perkataan qarib, ya, masdar dia taqarruban, makna masdar mendekatkan diri, ya, daripada perkataan hampir atau menghampirkan diri. Jadi kalau kita nak hampir, ya, kepada Allah Ta'ala, mesti kita pelihara melaksanakan hal-hal yang diwajibkan. Jangan kita, ya, asyik dengan yang sunat, yang wajib kita tak buat. Jangan demikian. Itu bukan takarrub, ya. Dan kita jangan sampai masuk kepada aliran-aliran sesat. Ya, aliran sesatnya apa? Ya, sampai satu ketika dia menyatakan, ya, satu penyatuan diri kita dengan Allah. Bila kita dah sampai satu peringkat, ya, hakikat, ya, maka itulah satu tahap penyatuan diri kita dengan Allah. Contohnya, apa yang kita lakukan, solat, puasa, ya, haji, baca Quran, ya, itu semua dianggap sebagai syariat oleh mereka. Memanglah syariat, ya. Kemudian bila tinggi sedikit daripada syariat, dialah namakan, ya, ma'rifat. Ma'rifat ini makna kenal, daripada arafah, ini makna dikenal. Man arafah nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa kenal dirinya, maka kenallah Tuhannya, katanya, ya. Jadi dah tinggi sedikit dia akan mengenal Tuhan daripada syariat. Kemudian, ya, dia akan memahami tentang, ya, ma'rifat ini. Kemudian bila dah sampai peringkat ma'rifat, dia akan, ya, memahami hakikat. Hakikat ini, ya, dikatakan oleh mereka sebagai penyatuan diri kita dengan Allah. Bila kita dah bersatu dengan Allah, kita tak perlu kepada syariat lagi. Ya, syariat ini diibaratkan sebagai tangga. Kita nak naik ke istana, ya, melalui tangga. Ya, bila kita dah sampai atas istana, ya, adakah kita perlu tangga? Ya, sudah tentu kita tak perlu tangga lagi. Tangga ni hanya nak menyampaikan diri kita ke istana. Nak naik ke atas istana, maka, ya, kita tangga tidak perlu lagi. Begitulah hakikatnya. Ya, kita dulu,
memahami syariat. Tapi bila kita dah sampai makam hakikat, kita tak perlu syariat lagi sebab syariat tu tangga. Jadi bila dah hakikat, kita dah bersatu dengan Allah. Artinya pandangan kita pandangan Allah, tangan kita tangan Allah, kaki kita kaki Allah. Macam itulah penyatuannya. Lalu mereka ini tidak diterkena, tidak dihukum dengan dosa pahala lagi. Sebab dia sudah bersatu dengan Allah. Artinya dia boleh melakukan kejahatan sebab dia tidak berdosa lagi. Sebab dia dah bersatu dengan Allah. Tak ada hukuman lagi. Dan begitu juga dia tidak perlu melakukan hal-hal yang wajib lagi. Sebab dia sudah bersatu dengan Allah. Nanti dia akan memberi satu contoh. Contohnya, baik. Sekarang ni saya letakkan gula dalam air. Saya kacau. Apa jadi pada gula tadi? Larut pada air. Sekarang saya nak tanya, mana air, mana gula? Mana air, mana gula? Air dengan gula sudah bersatu. Itulah hakikat. Diri kita dengan diri Allah sudah bersatu. Lagi dia akan bagi satu contoh lagi, iaitu besi dengan api. Besi ini dibakar, dah merah menyala seperti api. Kemudian ditanya, mana api, mana besi? Api dengan besi dah bersatu. Begitulah hakikatnya diri kita dengan Allah. Dah sampai satu peringkat makrifat. Sebenarnya kitalah kita, Allah kita, kitalah Allah. Faham tak? Artinya diri Allah dah ada dalam diri kita. Kitalah Allah, Allah lah kita. Macam tu. Pada masa itu, mereka dah tak ada lagi syariat. Syariat faham tak? Dia tak solat lagi, dia tak puasa lagi, dia tak baca Quran lagi. Sebab makam dia sudah tinggi. Ini namanya alam penyatuan. Makam hakikat ni sudah menyatukan diri dia dengan yang Khalik, iaitu yang Maha Pencipta. Ini dah sampai satu peringkat kufur. Kalau kita terjebak dalam golongan ini, musibahlah kita. Kita masa itu kita tak mengatakan kita ni kufur. Kita tak mengatakan kita bersalah. Kita rasa kita di pihak yang benar. Lepas tu guru dia cakap apa? Guru dia akan cakap, kamu jangan berbicara dengan ahli syariat yang tak tahu hakikat. Maknanya, orang-orang dia tak nak melayan orang syariat. Orang syariat ni orang kita lah. Orang yang macam kita yang masih lakukan solat, yang boleh baca Quran lagi, yang masih berpuasa lagi. Ini dikatakan golongan syariat. Kau jangan layan ahli syariat tu. Dia tak faham hakikat. Pegang teguh keyakinanmu, sebab kamu dah di taraf yang paling tinggi dalam Islam ini. Kamu dah sampai satu makam, namanya makam hakikat. Jadi harap-harap kita ni jangan ada di antara kita ni yang terjebak dengan golongan ini. Golongan ini pandai memutarkan kata-kata, memutarkan dalil-dalil, sehingga boleh mempengaruhi kepada mereka yang buta huruf dalam bahasa Arab. Maka mereka dipermainkan dengan kalimah-kalimah. Samalah dengan golongan lain yang mereka memutar kata-kata dalam Quran. Jadi kadang perkataan khataman Nabi. Khataman Nabi kan penyudah Nabi. Dia kata khatam tu bukan penyudah, itu hanya cincin. Tengok kamus khatam cincin, ada juga cincin, jadi cincin Nabi katanya. Jadi Nabi sentiasa ada.
Ya, itu bukan penyudah, itu hanya nak memberitahu Nabi pakai cincin katanya. Ya. Macam itulah diputar-putarkan. Ya. Baik ya, kita teruskan sedikit lagi hadis yang nombor 96. Siapa nak baca? Silakan. Lah baca. Buka mic ya. Okay. Ya, tengok ya. Ini hadis qudsi ya. Hadis qudsi seperti ini itu dikatakan ya, hadis qudsi ini ada sahih, ada dhaif. Tapi ya dalam Riyadhus Shalihin ini ya adalah di antara kandungan hadis-hadis sahih yang diletakkan ya. Jadi sekarang tengok, perhatikan ya. Dalam hal takarrub, yaitu mendekatkan diri. Ya, kalau kita mendekatkan diri, kata dalam hadis ni berapa rangkap? Ni ada 3 rangkap ya. Iza taqarrabal abdu ilayya shibron taqarrabtu ilaihi zira'an, 1 rangkap. Apabila hambaku mendekati aku 1 jengkal, aku hampiri dia 1 hasta. Ya. Wa iza taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu minhu ba'an. Dan apabila dia mendekatkan kepadaku dengan 1 hasta, aku dekatkan diri dengan 1 depa. Hasta tu setakat siku ni lah hasta. Depa, ni depa ya. Wa iza atani yamshi, dan apabila ia datangi aku dengan yamshi berjalan, ataituhu harwalah. Ya, aku datangi dia dengan berlari. Ini nak menunjukkan apa? Ya. Ayat yang berbunyi dalam Quran, ya, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya dari hal aku ya Muhammad, katakanlah aku hampir. Ayat lain, nahnu aqrabu min hablil warid. Aku lebih hampir daripada urat leher kamu. Jadi Allah tu lebih hampir daripada urat leher kamu. Ya. Dan kalau dia hamba-hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad dari hal aku hampir. Itu dikatakan tafsiran hampir ni. Ya, kalau kita menghampiri ya sejengkal, dia sejengkal, dia sehasta. Bila kita sehasta, dia sedepa. Bila kita berjalan, dia dengan berlari. Itu nak menunjukkan takarrub. Ya. Takarrub, hampirnya Allah kepada kita. Ya. Baik, lain? Kata asing.
Hmm. 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 Lagi? Ya. Okey. Ya, jadi ringkasannya bahawa ya, terkadang kita tak nampak mana yang lebih cantik atau lebih luas. Kita rasa bahawa ya, pendekatan itu hanya satu jengkal, ya. Allah akan datang satu hasta atau satu hasta, ya. Bila satu hasta, dia datang satu depa. Jadi bila kita lihat mana yang indah, bahawa ya, diperumpamakan adalah pahala yang mengalir kepada kita. Macam itulah. Kalau kita membuat amal sedikit je, ibaratnya satu jengkal. Tapi Allah memberikan pahala satu depa. Macam tu ibaratnya. Ya, kalau kita membuat amal, ya, ibarat kita berjalan. Berjalan lagi panjanglah. Ya, mana banyaklah amal-amal sunat kita lakukan, ya, ibarat orang berjalan. Oh, Allah berlari, mana memberikan pahala yang melempar ruah. Itu mana-mana yang cantik, kias-kias makna yang cantik. Tapi perlu diingat juga, ya, perkataan-perkataan hampir terkadang kita boleh sesat dengan makna-makna yang boleh menjadikan syirik. Iaitu contohnya kita memperumpamakan ya dengan makhluk, itu salah. Jadi hampir itu kita kena pegang, ya, tidak ada soalan-soalan kaifa, bagaimana hampirnya. Tidak boleh ditakwil-takwilkan atau dihurai-huraikan, ya, atau disamakan dengan makhluk yang lain, tak boleh. Jadi kita berpegang yang hampir itu, hampir Allah Ta'ala kepada kita ialah ilmunya, pendengarannya dan penglihatannya. Itu pegang tiga tu. Yang hampir tu bukan zat Allah, tetapi yang hampir apa? Ya, pendengarannya, pendengarannya, penglihatannya dan ilmunya. Tiga tu. Ya. Itu yang ya betul memberi makna hampir. Ya. Allah, zat Allah, ya, tidak dikatakan dalam perkataan hampir, tapi yang hampir itu ialah ya pendengaran Allah. Allah dengar, ya, dan Allah juga mendengar, itu hampir. Apa yang kita cakap Allah dengar.
Dan begitu juga ilmu Allah meliputi segala-galanya. Macam ibarat ya, kita rumah kita dipasang CCTV contohlah ya. Dan kita tak ada di rumah, tapi kita boleh buka, boleh tengok daripada handphone kita, ke mana kita pergi kita boleh tengok ya, kedudukan rumah kita melalui CCTV ya, yang ada. Jadi artinya ya, di situ namanya ilmu. Walaupun kita tidak ada di situ, tapi kita tahu apa yang berlaku di situ. Ini ilmu sikit Allah bagi pada manusia ya. Ilmu Allah lagi meliputi ya daripada itu. Itu dikatakan kalau kita nak tak sesat, tak nak terperangkap dalam ya, kesesatan memberikan makna-makna ya berkaitan sifat Allah ya, contohnya macam perkataan hampir, dia dekat ya. Kita peganglah hal ini, iaitu yang dikatakan dekat itu, yang dekat ialah pendengarannya, penglihatannya dan juga ilmunya ya. Bukan zatnya ya. Itu saja untuk hari ini, mudah-mudahan dapat memberi manfaat kepada kita, dan akan datang insyaAllah kita akan sambung pada hadis yang ke-97 ya. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika nasyahidin wa syakirin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah.